yang apa dia mula hadis dia pada Ibu Rusmin. Mula dia hadis dia bunyi macam mana? Sekejap. Wan Abi Hurairah bukan apa? Mana Abi Hurairah. Ya. Abi Hurairah kan? Kunna qula ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kat situ tak? Ni dah ni. Kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada hadis yang ke-9 hadis yang ke-9 daripada bab Ar-Raja, itu bab yang menyatakan berkenaan dengan harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu daripada Abi Hurairah tidak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi nafarin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa'abta'a alaina fakhashina an yuqtata'a dunana ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه fabashshirhu bil jannati rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya adalah kami ini duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami Abu Bakar dan Umar fi nafarin, di dalam satu kelompok. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kami. Fa'abta'a alaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kembali kepada kami. Maka kami takut bahawasanya berlaku suatu yang buruk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kami takut dan kami bangun, dan akulah orang yang pertama bangun. Maka aku keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah aku datang ke kebun milik seorang Ansar. Maka dia menceritakan hadis dengan panjangnya sehinggalah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhab, pergilah engkau, maka siapa yang engkau ketemui di belakang kebun ini yang menyaksikan bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, hal keadaannya itu yakin dengannya, yakin hati dengannya, fabashirhu bil jannah, maka berikanlah berita gembira syurga untuknya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, kami ni duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ni tawaduknya baginda duduk-duduk bersama dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Bukanlah kiranya kata Nabi ni nak zahirkan kehebatan dia, tak mau duduk dengan orang, tak. Nabi duduk dengan orang, berkawan dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Waalaikumsalam Ibu Nurlah. Itu daripada yang tengok Facebook kan. Baik, maka bila Nabi SAW duduk dengan mereka, Nabi bangun. Kemudian Nabi keluarlah pergi ke satu tempat, dan Nabi tak patah balik. Jadi para sahabat rasa takut, ikut-ikut something lah berlaku, orang musuh ni ramai. Nabi ni satu tanah Arab musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu tanah Arab musuh baginda. Jadi tak mustahil berlaku something pada Rasulullah. Maka pakat bangun cari, dan orang yang pertama bangun pergi cari Rasulullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jumpalah Nabi tiba-tiba jumpa Nabi duduk di satu kebun. Kerana Nabi duduk di kebun tu, kiranya makan ke apa ke lah. Baik. Ya Ibu Syarifah, baik. Duduk di situlah. Baik. Maka Abu Hurairah dapat satu hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu apa dia hadis tu? Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dia yakin dengan ucapan dia tadi, dia pegang sungguh, maka baginya itu syurga. Baginya itu apa? Syurga. Dan Nabi SAW pun mengarahkan untuk apa? Disampaikan hadis itu kepada orang lain. Dan hadis ni ada cerita yang panjang lah. Nanti Abu Hurairah jumpa Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Umar tolak dia dan sebagainya, dan dia mengadu pada Rasulullah. Itu ada kisah yang panjang. Cuma nak kata dia adalah apa? Siapa yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dia yakin sesungguh-sungguhnya apa yang disebutkan tadi, iaitu Allah Ta'ala saja yang dia sembah, Allah Ta'ala saja dia adalah Tuhan, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala yang terakhir, maka itu adalah jaminan Allah Ta'ala baginya untuk dia masuk ke dalam syurga. Ya. Hadis yang seterusnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qawla Allah azza wa jalla fi Ibrahim, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, al-ayah. Wa qawla Isa sallallahu alaihi wasallam, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kata Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ni lah, dan Allah Ta'ala ungkap doa Nabi Ibrahim itu di dalam Quran. Apa dia doa Nabi Ibrahim dalam Quran yang Nabi SAW baca? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu merujuk pada orang musyrik, ataupun mereka itu merujuk kepada berhala-berhala itu, ataupun syaitan, telah menyesatkan ramai daripada kalangan manusia. Maka siapa yang mengikut aku itu, maka dia sebahagian daripada aku. Maksudnya,
siapa yang beriman pada aku, maka dia selamatlah. Al-ayah. Wa qawla Isa, dan kata Nabi Isa AS, in tu'azibahum, maknanya Nabi baca ayat Quran yang menukilkan kata Nabi Isa. In tu'azibahum, ya Allah, jikalau engkau mengazab mereka, maka sungguhnya mereka itu hamba engkau. Dan jikalau engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangan baginda dan berkata, ya Allah, umatku, umatku. Dan Nabi SAW menangis. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, sedangkan Tuhan engkau mengetahui. Maka tanyalah dia apakah yang menyebabkan engkau menangis. Maka datang kepadanya Jibril, maka baginda Rasulullah SAW memberitahunya dengan apa yang dia kata, sedangkan sedangkan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka kata Allah Ta'ala, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katalah, sesungguhnya kami akan meridhakan engkau pada umat engkau dan tidak akan kami berbuat jahat kepada engkau. Riwayat Muslim. Baik, cerita dia, bila Nabi dengar, alhamdulillah, Ibu Faji kata sihat, alhamdulillah. Bila Nabi baca ayat baca ayat Quran yang mengandungi kata-kata para nabi ni, maknanya Nabi Ibrahim kata, ya Allah, depa sesat kerana berhala-berhala ni, depa sesat kerana syaitan ni, ya Allah, maka siapa ikut aku maka dia selamat. Boleh? Kemudian Nabi Isa berkata, ya Allah, kalau engkau azab mereka, sungguhnya depa ni hamba engkau. Kalau engkau ampun mereka, sungguhnya engkau maha perkasa lagi bijaksana. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ya Allah, umatku, umatku. Dan Nabi menangis. Ini nak menunjukkan apa? Nabi SAW sayang sungguh kat kita ni. Sayang sungguh kepada umat baginda Nabi SAW. Kasihan sungguh. Takut-takut ada di kalangan umat Nabi akan dihumban ke dalam api neraka. Tu nak kata sempurnanya kasih Nabi SAW kepada umat baginda. Maka Allah Ta'ala menyuruh Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan kau menangis tadi. Tapi Allah Ta'ala maha tahu sebenarnya. Cuma Allah Ta'ala nak apa? Zahirkan kebesaran, zahirkan kasih dia dengan apa? Menghantarkan Jibril untuk bertanya direct tentang apa yang menyebabkan Nabi menangis. Boleh? Maka Jibril bertanya kepada Nabi, dan Jibril pergi balik pada Allah Ta'ala, jumpa Allah Ta'ala dan beritahu apa yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala kata, pergi balik kepada Muhammad dan kata, wahai Muhammad, kami akan berikan kepada umat engkau satu benda yang menyebabkan engkau redha, dan kami tidak akan sesekali berbuat jahat kepada engkau. Maknanya apa? Kami akan buat baik kepada umat engkau dan engkau sekali. Tu dia. Tu nak kata apa? Kelebihan umat baginda Rasulullah SAW apabila kita ni Allah Ta'ala hantar di kalangan kita Rasulullah SAW. Kelebihan besar. Allah Ta'ala akan bagi apa? Banyak kelebihan-kelebihan pada umat Nabi yang takkan Allah Ta'ala bagi kepada umat-umat yang lain. Tu dia. Kita sebelum ni alhamdulillah sembahyang pun 5 waktu saja, sembahyang pun beberapa rakaat saja. Kemudian yang benda yang dihalalkan pada kita tu adalah apa? Begitu banyak. Yang diharamkan itu sedikit saja. Tu dia. Lepas tu keringanan, sangat-sangat senang lah. Tak ada lah benda amalan apa yang dilakukan oleh dalam agama ni menyusahkan, tak ada. Kalau golongan Bani Israel memang susah. Saya pernah cerita pada ibu-ibu kan, kalau kena najis kepada pakaian, tak boleh basuh, kena potong pakaian tadi tu. Tu dia. Kan? Lepas tu tak boleh makan lemak-lemak tak boleh makan. Padahal lemak yang sedap kan. Pada bahagian daging itu kita makan gearbox apa semua, dia pun tak boleh makan. Makan hak yang daging saja.
Dan macam-macam lagi lah dipanggil larangan-larangan yang strict dikenakan kepada umat-umat dahulu. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kasih dengan perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat bagai-bagai jenis kesusahan dan dijadikan amalan agama kita ni sangat-sangat mudah. Jadi bersyukur sungguh-sungguh kita ni di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا رسول الله فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu katanya adalah aku ni di belakang, membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keldai. Maka kata Rasulullah, wahai Muaz, adakah engkau mengetahui hak Allah Ta'ala ke atas hambanya dan hak hamba ke atas Allah Ta'ala? Maka kata aku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah, maka sungguhnya hak Allah Ta'ala ke atas hamba bahawa mereka beribadah kepadanya dan janganlah mensyirikkannya itu dengan sesuatu. Dan hak hamba ke atas Allah bahawa tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkan dengannya itu sesuatu. Maka kata aku, wahai Rasulullah, tidakkah aku sampaikan berita gembira ini kepada mereka, kepada manusia? Maka kata Nabi SAW, jangan sampaikan kepada mereka, maka mereka itu bertawakal. Fayataki itu maknanya mereka itu berpada dengan apa yang disebutkan tadi. Muttafaqun alaih. Baik. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu disebutkan di sini bahwasanya dia membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keldai. Kita tahulah bahwasanya Muaz ini orang yang dimuliakan oleh Rasulullah untuk dapat berbonceng di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ramai orang buat macam dapat kelebihan macam tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap satu hadis yang khusus kepada Sayyidina Muaz, yang mana tak diceritakan Muaz kepada orang lain melainkan ketika dia nak mati sahaja. Apa dia tu? Sayyidina Rasulullah kata kepada Muaz, wahai Muaz, tahu tak apa dia hak hamba ke atas Allah dan hak Allah Ta'ala ke atas hamba? Maknanya apakah kewajipan hamba, apakah kewajipan Allah Ta'ala? Tu dia, tu maksud dia. Maka kewajipan hamba terhadap Allah adalah kita laksanakan ibadat pada Allah Ta'ala. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Itu dia panggil hak Allah Ta'ala. Maksudnya kewajipan hamba terhadap Allah Ta'ala. Dan apa kewajipan Allah Ta'ala terhadap hamba? Kewajipan Allah Ta'ala pula adalah kalaulah hamba itu beriman, tidak mensyirikkan dan menyembah Allah Ta'ala satu-satunya, Allah Ta'ala akan tidak sesekali mengazab mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu dia punya hak kewajipan Allah Ta'ala apabila hambanya menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Maka Sayyidina Muaz kata, aku boleh nak cerita pada orang tak? Maka kata Nabi, tak. Tu apa dia tu? Ini Nabi nak ajar, ada benda yang kita boleh cakap, ada benda yang tak boleh cakap. Kalau kita bagi cakap pada orang, akan berlaku salah faham. Apa dia salah faham tu? Kalau contohlah Sayyidina Muaz sampaikan pada orang, dengan kalian beriman saja pun dah confirm masuk syurga. Pakat tak mau sembahyang lah, lepas tu tak mau dah nak melakukan kebaikan lah. Sebab apa? Dapat tahu kelebihan yang besar daripada masalah beriman mengucap dua kalimah syahadah tadi tu. Itu maknanya yattakilu, maknanya mereka berpada dengan tu saja. Dia tak buat benda yang lain. Boleh? Maka disebabkan ditakuti salah faham yang berlaku di kalangan masyarakat, maka Nabi larang sampaikan. Tapi
Sayyidina Muaz sebelum dia mati dia sampaikan kerana dia takut bahawa dia melakukan dosa menyembunyikan ilmu. Boleh? Itu dia punya cerita dia lah. Jadi kita ni, kalau kita ni sebagai ulama-ulama, sebagai ustaz-ustaz, tak boleh nak sembang semua benda dengan masyarakat. Tak boleh. Kena pilih yang mana yang bersesuaian. Jadi kalau kita sebar semua benda, maka boleh jadi akan membawa apa? Fitnah. Tak perlu sebarkan. Tak perlu cerita pada orang. Nah, baik. Habis kat situ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi SAW katanya, orang Muslim apabila ditanya dalam kubur, mengucap bahawasanya tidak ada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka demikian itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullah, Allah Taala akan memperkukuhkan orang mukmin dengan kata yang kukuh, kata yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Muttafaqun alaih. Baik. Apa maksud hadis yang kita bacakan tadi ni? Nanti kita di dalam kubur masing-masing akan dipersoal oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. Semua akan kita akan dipersoalkan di dalam kubur. Maka orang mukmin ini, insya-Allah kita ni orang Islam, bila tanya siapa Tuhan kau, siapa, maka kita akan jawablah Allah Tuhan ku sesungguhnya. Dan antara yang kita akan jawab nanti, kita akan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah yang dipanggil sebagai kata-kata yang teguh, yang disebut dalam Al-Quran, bahawa Allah Ta'ala akan mempertetapkan kaki kita, mempertetapkan hati kaum mukmin ini dengan kata-kata yang tetap, tidak berubah di dunia dan di akhirat. Maksud dia apa? Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan ucapan kita tadi. Maka dengan ucapan tadi itu, kita selamat daripada siksaan kubur dan seterusnya, selamat daripada siksaan di akhirat. Jadi minta Allah Ta'ala tetapkan kita dengan apa? Dengan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kena banyak menyebutkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagi saya sebut dah pada ibu-ibu kan, pagi 100, petang 100, paling kurang. Jangan tinggal baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya dia masuk dalam hati tu, jadi sungguh dalam kehidupan kita. Tu dia punya la ilaha illallah. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafir idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan min ad-dunya wa amma al-mu'min fa inna Allah ta'ala yadkhilu lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Wa fi riwayatin inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang kafir apabila berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya satu makanan di dunia. Adapun kaum mukmin, sungguhnya Allah Ta'ala akan menyimpan baginya itu kebaikan tersebut di akhirat, dan akan memberikan baginya itu rezeki di dunia atas taat dia itu. Nah, dalam satu riwayat, sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi orang mukmin itu, tidak akan menzalimi seorang mukmin daripada kebaikan yang dia lakukan, diberikan dengannya itu di dunia dan diberi balasan pula di akhirat.
Adapun orang kafir, maka dia akan diberi makanan dengan kebaikan yang dia lakukan di dunia, sehinggalah apabila dia pergi ke akhirat tidak ada satu kebaikan pun dapat dibalas daripadanya. Riwayat Muslim. Hadis Anas yang kita bacakan ini daripada Rasulullah SAW ni, maknanya orang kafir kena buat baik, dunia Allah Ta'ala balas siap-siap. Maksudnya Allah Ta'ala balas dengan bagi contoh hadiah. Dia cakap baik dengan orang, dia sedekah ke orang, maka Allah Ta'ala akan balas balik ketika di dunia. Allah akan bagi senang dia di dunia kalau orang kafir lah. Tapi ke akhirat nanti tak ada apa. Tak ada apa. Tapi orang Islam ini rezeki, kelebihan kalau kita jadi orang Islam, Allah Ta'ala balas di dunia dan di akhirat. Itu dia. Kalau kita ada sedekah ke orang, kalau kita duk ngajak kebaikan pada orang, kalau kita sembahyang tak tinggal, kalau Allah Ta'ala akan murah rezeki kita. Jangan nak risau lah. Benda tu jangan nak risau, jangan nak fikir teruk sangat. Allah Ta'ala akan bagi. Tak bagi duit, bagi kesihatan. Tak bagi itu, bagi hak lain. Tak bagi, jangan nak risau, tu Allah Ta'ala bagi. Boleh faham? Tapi yang akhirat ni insya-Allah Allah Ta'ala masih simpan kepada kita kelebihan di akhirat tu. Tak sangka apa yang kita akan dapat di akhirat nanti. Jadi itu dipanggil hakikat yang yang berlaku pada orang Muslim dengan orang yang kafir. Kita tak mau bahawa apa yang kita lakukan amal hanya dapat di dunia. Sebab apa? Kebaikan di dunia ni terhad sikit. Kebaikan di dunia ni hilang. Maksudnya kalau Allah Ta'ala ganti dengan rezeki dunia berapa minit sangat, boleh kesedapan dia berapa minit tak ada apa, boleh. Tapi kalau di akhirat Allah Ta'ala berkekalan. Jadi lepas tu kita kena bersyukur sungguh. Kita jadi orang mukmin, kita kena bersyukur sungguh. Kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu pada kita ni, bagi taufik pada kita ni untuk melakukan kebaikan. Kerana itu alamat kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Boleh. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal salawatil khams kamasal nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim. Al-ghamru al-kasir. Ibn Jabir kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpama solat 5 waktu itu seperti air yang mengalir, air banyak yang mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kalian, maka dia mandi daripadanya setiap hari 5 kali. Maka kata riwayat Muslim. Baik, apa maksud dia tu? 5 waktu solat yang kita buat ni, ibaratnya macam apa? Ada apa? Macam sungai yang kita panggil apa? Ayak banyak sungguh lah. Maka kita mandi daripada sungai itu 5 kali. Apa maksud itu? Adakah ada lagi kotoran pada badan kita ni? Makna apa tu? Kalau kita sembahyang 5 waktu, ada lagi tak dosa yang ada ditinggalkan pada diri kita? Tak ada. Itu dia. Itu dia kata kelebihan solat. Tadi kelebihan beriman, ni kelebihan solat. Kita nak solat 5 waktu, ya, apa subuh, zuhur dan sebagainya. Allah Ta'ala cuci dosa kita tu. Tu. Jadi jangan duk tinggal solat 5 waktu. Dan tambahan pula, solat 5 waktu ni sebenar tugasan kita ni sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Sebenarnya apa dia? Solat tugasan kita sebenarnya seorang manusia. Semua benda buat tugasan masing-masing. Pokok dia ada tugasan dia. Laut ada tugasan dia. Apa bukit ada tugasan dia. Manusia apa tugasan dia? Makan nasi, tak makan nasi, semua boleh makan nasi. Jadi apa dia tugasan dia kat muka bumi? Dia menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menzahirkan kehinaan diri dia. Itu dia solat. Dia laung-laungkan tasbih, laung-laungkan tahmid, laung-laungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa? Solat dia tadi. Maka itu hakikat kerja amalan yang apa? Dituntut untuk kita lakukan. Boleh. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu
على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata dia, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang lelaki Muslim ataupun tidak ada seorang Muslim pun yang mati maka bangun untuk jenazahnya itu 40 orang, tidak mensyirikkan mereka itu dengan Allah Ta'ala sesuatu pun, melainkan Allah Ta'ala akan beri syafaat kepada untuk mereka kepadanya. Rawah Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada siapa? Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan kepada apa? Kalau orang Islam mati, ada seorang Islam mati, ada 40 orang sembahyang jenazah untuk dia. 40 orang sembahyang jenazah untuk dia. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 40 orang tadi dibahagikan kepada 3 saf. Maka ulama sebut, jadi digalakkan kalau orang mati, kita pakat pi peramal sembahyang jenazah dia. Boleh? Pakat pi lah. Dan nak menunjukkan juga kelebihan kalau orang main hadis sembahyang jenazah ramai ulama-ulama kita kan. Tengok tu Roni Aziz, tengok tu penuh tu Tok Saleh, penuh ratus ribu ramai main jenazah dia tu. Tu dia kata rezeki lah. Boleh. Mana kalaulah orang Muslim tu mati, ada 40 orang main sembahyang jenazah untuk dia, Allah Ta'ala akan bagi syafaat. Maksudnya seakan-akan mereka tu bagi syafaat kepada dia. Maksudnya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa lah. Dosa apa dia? Orang yang mati tadi dan orang yang solat jemaah, solat jenazah tadi tu. Kelebihan besar lah kita menghadiri jenazah orang mati di kalangan kaum muslim. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti sini dulu insya-Allah. Pelan-pelan lah anda tengah recover ni insya-Allah. Kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jumpa lagi ibu-ibu insya-Allah. Pelan-pelan.